Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfadli bin Zakaria daripada PDPP Pendidikan Islam Kumpulan 2 akan berkongsi berkaitan dengan kemenjadian murid melalui SKPMG 2. InsyaAllah isu yang akan saya bincangkan pada kali ini ialah berkaitan dengan kesan kelemahan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan murid terhadap pencapaian pentaksiran dalam pendidikan Islam. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ataupun SKPMG 2 merupakan penggubalan semula Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010 dengan penambahbaikan dan peningkatan kualiti terhadap beberapa standard seperti aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, pengurusan co-kurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudahcaraan serta kemenjadian murid. Baik, 5 anjakan dalam SKPMG 2. Kita boleh lihat 5 anjakan dalam SKPMG 2 melalui perkara berikut. Yang pertama, berorientasikan tindakan, menitik beratkan kualiti, berasaskan evidence, penekanan kepada peranan serta penggunaan sepanjang tahun iaitu 3 kali semakan. Baik, kerangka konsep SKPMG 2. SKPMG 2 mementingkan aspek kepimpinan. Seterusnya, daripada kepimpinan membentuk 4 aspek yang lain iaitu pengurusan organisasi, pengurusan co-kurikulum, pengurusan kurikulum dan pengurusan HEM. Okey, daripada kepimpinan seterusnya membentuk 4 pengurusan tersebut. Okey, pengurusan tersebut keempat-empat pengurusan akan membentuk proses pembelajaran dan seterusnya akan mempengaruhi kemenjadian para pelajar ataupun kemenjadian murid. Dan fokus utama di dalam SKPMG 2 ialah kemenjadian murid. Daripada kepimpinan, 4 pengurusan, seterusnya membentuk proses pembelajaran dan diakhiri dengan objektif utama iaitu kemenjadian murid. Baik, seterusnya elemen ataupun perubahan yang baharu yang dirangka di dalam SKPMG 2 terdiri daripada peranan PGB dan guru iaitu peranan pegawai guru besar, ada pengetua guru besar dan para guru. Guru sebagai pemudah cara. Seterusnya ialah pengurusan perpaduan. Seterusnya ialah KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. PA 21, kecemerlangan co-kurikulum, penglibatan komuniti atau sarana ibu bapa dan PDP modular. Baik, ketiga aspek ini akan menyumbang kepada kemenjadian murid. Ia akan mempengaruhi dan menyumbang kepada kemenjadian murid. Seterusnya kita lihat kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Ia merangkumi 5 standard. Standard yang pertama ialah kepimpinan. Standard kedua ialah pengurusan organisasi. Standard ketiga ialah pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Standard yang keempat ialah pembelajaran dan pemudahcaraan atau PDPC. Dan yang terakhir atau objektif utama ialah kemenjadian murid. Baik, isu yang akan saya teliti pada kali ini ialah kesan kelemahan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan murid dan apakah pengaruh atau efek isu ini terhadap pencapaian pentaksiran pendidikan Islam. Baik, isu ini melibatkan perkaitan dan tindak balas antara standard 4 iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dan standard 5 itu kemenjadian murid. Apakah peranan ataupun tindak balas antara PDPC dan kemenjadian murid? Standard 4, pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Pembelajaran dan pemudahcaraan yang menekankan kepada peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai serta murid sebagai pembelajar aktif dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh atau pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Ini ialah garis panduan yang diletakkan di dalam standard 4 SKPMG 2 berkaitan dengan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang melibatkan guru dan juga murid. Seterusnya ialah standard 5. Standard 5 mementingkan kemenjadian murid. Standard yang terakhir dalam SKPMG 2 ini
ialah murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap, berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan, pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Permasalahan. Baik, ini ialah isu yang akan saya bincangkan, yang akan diteliti. Untuk meneliti isu ini, saya mengambil sampel satu kelas daripada sekolah saya, iaitu kelas 3 Excellence sebagai rujukan dan juga perbincangan kita pada kali ini. Melalui tinjauan awal saya lakukan tinjauan awal melalui pemerhatian tingkah laku murid, semakan latihan, analisis head count, seterusnya analisis item dan kelas. Isu dan refleksi sesi PDPC yang lepas. Saya mendapati kelemahan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan murid berlaku di kebanyakan sekolah. Kebiasaannya melibatkan murid tahap 1 dan sebahagian murid tahap 2. Permasalahan ini boleh dikesan melalui refleksi guru setelah selesai sesuatu sesi PDPC. Masalah ini memberi kesan terhadap pencapaian murid. Baik, saya mendapati 26/32 ataupun 81.25% murid 3 Excellent gagal mencapai band 4 dan ke atas dalam penilaian berstruktur tajuk berkaitan dengan tajuk Wahyu Teragung. Baik, maklumat yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari telah pun dikuasai oleh kebanyakan murid. Jika ditanya melalui verbal, melalui lisan, murid berjaya menjawab dengan tepat. Namun jika ditanya melalui soalan berstruktur atau bertulis, murid kebanyakannya gagal memberi jawapan yang tepat. Mungkin mereka jawab tetapi jawapannya kurang menepati kehendak soalan. Baik, terdapat 3 cabaran utama murid dalam menghadapi atau menangani soalan yang dikemukakan. Cabaran pertama ialah murid tidak mampu membaca tulisan Jawi dengan baik. Cabaran kedua ialah murid gagal memahami maksud soalan dengan tepat. Dan cabaran terakhir ialah murid gagal memberi jawapan yang dikehendaki. Jika diteliti, ketiga-tiga cabaran ini saling berkaitan. Penguasaan tulisan Jawi, kefahaman berkaitan soalan dan juga memberi jawapan sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. Jika murid gagal memahami soalan dengan baik, tentunya murid tidak akan mampu menjawab dengan baik. Kegagalan memahami soalan berpunca daripada kegagalan untuk murid membaca dan memahami tulisan Jawi dengan baik. Jadi bermula daripada tulisan Jawi, ia mempengaruhi kefahaman murid dan seterusnya mempengaruhi jawapan murid. Baiklah, seterusnya ialah persoalan dan objektif dalam masalah ini. Okey. Perkara ini berkaitan dengan usaha penambahbaikan. Persoalan yang pertama ialah apakah kekangan yang dihadapi pelajar dalam memahami soalan dengan betul? Untuk menjawab persoalan ini, objektif 1 telah dirangka, iaitu mengenal pasti kekangan untuk pelajar memahami kehendak soalan. Persoalan kedua ialah apakah teknik atau pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk membantu pelajar memahami kehendak soalan. Objektif kedua yang dirangka ialah mengenal pasti teknik atau pendekatan pembelajaran yang sesuai. Persoalan yang ketiga ialah adakah pendekatan pembelajaran yang dirangka, yang diaplikasikan berkesan. Objektifnya ialah mengkaji keberkesanan pendekatan pembelajaran yang diaplikasikan. Baik, usaha penambahbaikan seterusnya ialah untuk membuat penambahbaikan. Rangka kerja telah dirangka sebagaimana berikut. Dimulakan dengan ujian pra, merancang PDPC, intervensi, ujian pos dan seterusnya laporan. Baik, yang pertama, kenal pasti kekangan pelajar dalam memahami kehendak soalan. Perkara ini dilaksanakan melalui ujian pra. Ujian pra mendapati kegagalan membaca tulisan Jawi dengan baik. Perlu ditingkatkan penguasaan tulisan Jawi. Perlu mekanisme atau teknik atau pendekatan yang berkesan untuk meningkatkan penguasaan tulisan Jawi. Itu berkaitan dengan ujian pra. Yang kedua ialah kenal pasti teknik pendekatan pembelajaran yang sesuai. Ini berlaku semasa proses merancang PDPC atau intervensi. Saya mengaplikasikan teknik pengulangan melalui gabungan atau integrasi 3 perkara. Yang pertama ialah teori psikologi daya. Yang kedua, konsep ZPD oleh Vygotsky.
Yang ketiga ialah teori law of exercise oleh Thorndike. Baik. Rangka konsep. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, tindakan pertama ialah melalui ujian pra. Ujian pra ialah mengenal pasti masalah. Seterusnya, mengaplikasikan integrasi 3 teori atau 3 konsep, iaitu psikologi daya, ZPD dan law of exercise. Seterusnya dilengkapkan dengan ujian pos untuk mengkaji keberkesanan aplikasi ataupun pendekatan pembelajaran yang digunakan semasa PDPC. Baik, psikologi daya psikologi daya bermaksud manusia mempunyai daya yang boleh dijana supaya peka dan berkembang. Zone of Proximal Development, ZPD, bermaksud aktiviti yang sukar untuk dijayakan oleh seseorang murid mampu dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang yang lebih dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir. Law of exercise, Thorndike, bermaksud pengulangan terhadap pengalaman pembelajaran memungkinkan terhasilnya respon yang benar. Jadi integrasi 3 perkara ini, iaitu psikologi daya, seterusnya ZPD dan pengulangan law of exercise, dijangka mampu untuk membantu para pelajar meningkatkan penguasaan tulisan jawi, seterusnya membantu mereka dalam memahami kehendak soalan dan menjawab soalan yang dikemukakan. Seterusnya ialah dapatan daripada penelitian ini. Berdasarkan pemerhatian, setelah ujian pos dilakukan, kebanyakan murid mampu membaca dan menulis tulisan jawi dengan lebih baik setelah pengaplikasian teknik pengulangan dan mengintegrasikan 3 perkara tadi, iaitu psikologi daya, ZPD dan juga law of exercise ataupun pengulangan. Baik, ujian pra mendapati 81.25% murid 3 SDN gagal mencapai band 4 dan ke atas dalam penilaian berstruktur tajuk wahyu teragung, dan hanya 18.75% sahaja, adapun 6/32 sahaja murid 3 SDN berjaya mencapai band 4 dan ke atas dalam penilaian berstruktur tajuk wahyu teragung. Setelah ujian pos dilakukan, didapati murid 50% daripada murid 3 excellent, iaitu 16 daripada 32 murid 3 excellent berjaya mencapai band 4 dan ke atas dalam penilaian berstruktur ujian pos tajuk wahyu teragung. Manakala separuh lagi murid, iaitu 16/32 murid 3 excellent, masih gagal mencapai band 4 dan ke atas dalam penilaian berstruktur ujian pos tajuk wahyu teragung. Justru murid yang cemerlang ini yang berjaya mencapai target membuktikan bahawa pendekatan yang dijalankan signifikan. Manakala kegagalan 50% lagi menunjukkan bahawa perkara ini boleh ditambah baik. Kesimpulannya, tuntasnya teknik pengulangan yang diaplikasikan yang mengintegrasikan psikologi daya, ZPD dan the law of exercise berpotensi meningkatkan kemahiran murid dalam tulisan jawi daripada aspek bacaan dan tulisan. Peningkatan kemahiran jawi mampu membantu murid untuk memahami pembelajaran pendidikan Islam dalam 6 bidang yang lain, iaitu Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah dan adab. Kefahaman yang lebih jitu mampu meningkatkan kemahiran murid, seterusnya membantu murid dalam menjalani pentaksiran pendidikan Islam. Kesimpulannya, kecemerlangan murid dalam bidang jawi akan meningkatkan kemenjadian murid dalam bidang pendidikan Islam yang lain, selaras dengan hasrat SKPMG 2. Baiklah, perkongsian ini telah dirujuk kepada beberapa rujukan yang berautoriti, antaranya ialah Thorndike. Saya merujuk kepada penulisan A. Charles Catania. Untuk psikologi pendidikan, saya merujuk kepada tulisan Aziz Yahya dan Zainuddin Abu Bakar. Untuk Vygotsky, saya merujuk kepada penulisan Karim, Khatib dan Saman. Manakala untuk seterusnya, saya merujuk kepada Standard Quality Pendidikan Malaysia 2010. Pengenalan Standard Quality Pendidikan Malaysia gelombang kedua, SKPMG 2, dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam, Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran tahun 3, di SKP tahun 3. Baik, sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada
Dr. Suhaimi bin Muhammad selaku pembimbing dan juga pensyarah yang telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar untuk menjayakan subjek ini. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.